Akbar. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif, kita muka surat 11, maka wajib pula mengetahui dan mengenal segala sifat ma'nawiyah, iaitu 7 sifat yang menetapi ia akan sifat ma'ani itu. Ni insya-Allah kita nak sambung ni setelah kita yang terdekatnya menyelesaikan perbincangan sifat ma'ani yang ketujuh, yang akhir sekali, itulah bab kalam dengan dalil akli naklinya. Kata pengarang ni, wajib pula kita kena kenal sifat ma'nawiyah. Jadi kita duk belajar sifat ma'nawiyah ni pasal apa? Pasal memang dasar kita nak mengenal sesuatu dan mengecam sesuatu. Istilah cam ni kenal lah, bukan mengecam, kutuk kan. Nak cam sesuatu ni memang nak kenal sesuatu ni mesti kenal sifat. Dengan kenal sifat tu boleh mengenal zat. Tak ada jalan kita nak mengenal zat melainkan kena kenal sifat. Dan dengan sifat tu pula, dengan sabit sifat di zat, tentulah ada nama. Tentu ada nama. Memang nak kenal apa benda pun, makhluk pun macam itulah kefiat dia. Nak kenal ke zat, nak rujuk zat mana yang nak dituju tu, memang kefiat dia ataupun tata cara dia mestilah kenal sifat. Dengan tu, dengan sifat sabit di zat akan sabit nama dia. Dengan itulah baru kita boleh rujuk pada zat yang betul. Yang itulah istilahnya. Khasnya atas kita bicara ni dah sabit sifat ma'ani. Ada satu lagi sifat yang terdapat tidak, dah lazim daripada zat tu bersifat dengan sifat ma'ani, tentulah lazim daripadanya sifat ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah ni apa? Ma'nawiyah ni ialah sifat yang terlazim dengan sebab subutnya sifat ma'ani. Itu istilahnya. Ma'nawiyah ni adalah sifat yang berlaziman, yang terjadi, yang tersabit, yang semestinya disabitkan, dikaitkan kepada zat dengan sebab sabitnya sifat ma'ani di zat. Kerana itu tentulah melazimkan sabitnya sifat ma'nawiyah di zat. Kerana dua-dua sifat ni berlaziman. Bila ada ma'nawiyah tentulah menunjukkan subutnya ma'ani, dan bila ada ma'ani tentulah sabitnya ma'nawiyah. Baik. Jadi dengan sifat kita nak sebut ni, dia kata wajib pula kita tahu dan mengenal segala sifat ma'nawiyah,
iaitu 7 sifat yang sifat ni menetapi ia akan sifat ma'ani. Jadi kalau kita bilang awal-awal dulu sebelum tengok pasal yang ni disebut panjang sikit lagi, kita bilang tu kudrat. Kudrat ni apa? Sifat, dengan terjemahnya kuasa. Bila sebut Allah tu nama dia, tentulah ada zat dia. Jadi antara sifat Allah Ta'ala ni sifat apa? Kuasa. Bila kuasa sabit di zat dia, tentulah ada nama yang sabit, nama yang terhasil, nama yang terjadi atas kaedah penakulan akal dan penamaan macam tu lah. Sabit sifat kudrat di zat, maka zat tu zat yang qadir. Tentulah ada. Jadi maknanya mana? Kudrat. Zat yang bersifat kudrat dipanggil zat yang qadir. Qadir tu maksudnya zat tu bersifat kudrat. Tentulah ada sifat, tentulah ada hubungan antara kudrat dengan zat. Hubungan kudrat ke zat tu, itulah dipanggil kaunuhu qadiran. Kudrat itulah dipanggil ma'ni, kaunuhu qadiran itulah dipanggil ma'nawiyah. Jadi kaunuhu qadiran ni apa? Dia satu hal yang menghubungkan antara ma'ani dengan zat. Hal yang menghubungkan ma'ani dengan zat itulah dipanggil ma'nawiyah. Sabitnya ma'ani ke zat, maka hasillah nama qadir. Boleh faham kan? Bila sabit, kalau Arab dia sebutnya ni, iza sabata lahul qudrah fahuwa qadirun. Jadi fala budda an yakuna kaunuhu qadiran. Itu sebut dengan Arab ni lah kan. Maksudnya bila Allah Ta'ala ni sabit sifat kudrat ke dia, tentulah dia Tuhan yang qadir. Dengan itu tentulah ada kaitan antara sifat kudrat ke zat, iaitulah namanya kaunuhu qadiran. Mesti ada satu keadaan yang menghubung kaitkan antara kudrat di zat, dengan itulah dinamakan dia kaunuhu qadiran. Kalau kudrat sepi dia macam tu, iradat pun samalah. Iradah, iza sabata lahul iradah. Kalau boleh ingat sepi Arab tu lagi bagus kan. Iza sabata lahul iradah fahuwa muridun fayalzamu an yakuna kaunuhu muridan. Saya tak terjemah tu pasal saya dah ajar format tu. Semua saya sebut ni Arab lah. Tak pandai Arab pun dengar je lah kan. Pasal format dia sama. Iza sabata lahul ilmu, maka fahuwa alim, fayalzamu an yakuna kaunuhu aliman. Ilmu alim ni memang boleh pakai satu dasar untuk faham, pasal ilmu alim ni memang kita duk pakai bahasa Melayu. Seorang tu bila dia alim silap, bila ada ilmu pada seorang tu, maka kita panggil dia, kita gelar dia, bunyi perak lah sikit kan, alim. Ilmu bila ada ke orang tu, kita panggil orang alim. Dah dia ni orang alim, tentulah kita kata ada hubungan yang menghubungkan antara ilmu dengan orang tu, yang namanya kaunuhu aliman. Itu je nak faham makni manawiyah. Jadi tak dapat tidak nak faham makni manawiyahnya, kena faham konteks hubungan tu. Itu alim. Saya sebut ke Melayu tu sikit pasal yang tu memang sipi besar. Kalau habis-habis tak reti 7 tu nak mencerita apa hubungan makni manawiyah. Sebelum makni manawiyah tu apa? Makni dengan sabit makni di zat ada nama, tentulah ada kaunuhu. Apa yang dengan sebab penamaan zat tu apa dia? Ilmu ni sabit di zat, maka nama dia alim. Tentulah ada kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman ni apa? Keadaan ilmu sabit di zat dipanggil kaunuhu aliman. Keadaan dia yang alim. Apa maksudnya? Mesti ada hubungan yang menambatkan, yang menghubung kaitkan antara ilmu dengan
Zat dengan zat yang alim tu. Can you understand me? Ni boleh faham? Boleh? Macam boleh je. Boleh faham? Dengar elok boleh faham. Kalau hayal duduk depan ni tak faham. Dengar orang ikut bahasa tu. Itu yang saya sebut dengan bahasa orang putih tu kan. Lagi kita sebut orang putih lah. Apa ni, kudrat iradah ilmu hayat. Iza sabata lahu hayatu, iza sabata lahu hayatu fahuwa hayyun. Apa tu? Fayalzamu an yakuna kaunuhu hayyan. Hayyan kena baca nasablah khabar kaunuhu. Hayat sama iza sabata lahu sam'u. Apa tu? Fayakunu iza sabata lahu sam'u fahuwa sami'un. Fayalzamu kaunuhu, fayalzamu ayyakuna itu panjang lagi lah kan. Fayalzamu kaunuhu sami'an. Kalau tadi disebut asal fayalzamu ayyakuna sami'an, fayalzamu ayyakuna kaunuhu sami'an. Sabasar lah, idza sabata lahul basar fahuwa basirun. Bila sabit basar tentulah dia basir. Bila dia basir tentulah fayalzamu ayyakuna kaunuhu basiran. Kaun itulah yang dipanggil ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah apa? Hal yang menghubungkan antara ma'ni dengan zat. Hal yang menghubungkan antara ma'ni dengan zat. Hal yang menghubungkan antara ma'ni dengan zat. Itulah dipanggil ma'nawiyah. Makna ma'nawiyah tu pun dah makna tu lah. Ma'nawiyah tu daripada perkataan makna. Maksudnya apa? Subut sifat di zat. Itulah dipanggil ma'nawiyah. Subut sifat di zat, itulah dipanggil ma'nawiyah. Keadaan subut sifat di zat, itulah dipanggil ma'nawiyah. Keadaan subut sifat di zat, itulah dipanggil ma'nawiyah. Subut sifat di zat, keadaan subut sifat di zat, itulah dipanggil ma'nawiyah. Boleh ulang banyak kali tu. Kalau ajar budak-budak tak boleh, saya tak link kan. Kenapa sebut banyak kali lah. Garangnya action je garang, tak pernah tarik dengar orang pun. Sama basar, idza sabata lahul basar fahuwa basirun, fayalzamu ayakuna kaunuhu basiran. Kalau saya kerti cakap India, saya cakap Tamil lah ni. Pasal formula dia sama. Sama. Idza sabata lahul kalamu fahuwa mutakalimun, fayalzamu an yakuna kaunuhu mutakaliman. Kalau kita ngajar orang lah dalam ramai 20 orang tu seorang lekat macam lega lah, sejuk lah hati. Dia boleh mentor menti. Apa dia mentor menti ni? Dia boleh tolong kawan ni. Mana tak dapat, dah dapat. Memanglah ada yang slow learner. Takkan semua slow learner kan? Slow learner pun dia tu lambat kecap lembab lembam boleh. Lembam pun apa kaedah lembam nak pergi cepat. Lembam sebenarnya bagi tu tulis kat dia, apa tu? Hafal. Tak cukup 10 kali, ulang 100 kali. 100 kali tak ingat, ulang 1000 kali. Selagi tak habis, tak ulang 100 1000 kali, bukan kira ingat, ulang. Pegang tasbih tu. Iza sabata lahul qudrah fa huwa qadir, fayalzamu an yakuna qadiran. Satu, tak tekan. Itu tekanlah. Kalau yang nombor lah. Kalau tasbih lah. Kan? Selagi tak 1000 pun jangan tidur. Tak makan nasi kau malam ni. Lembam kena ajar macam tu. Orang yang cerdik suruh di tangga, jaga tunggu sebelah. Silap dia tak. Seorang saya nak jaga semua ni boleh kan? Okey. Ini tak ada lagi lah. Ini kelas dewasa kan? Budak-budak kena ajar itu. Apa cerita ni? Dah siap kalam. Itu disiplin je lah. Nak sebut orang putih kan? Sebut orang putih tu untuk mudah faham je kan. Teacher lah sebut sedangkan. Dia ni guru, teacher. Bila teacher mesti ada teach.
Nak cubuk bahasa Inggeris ke lah. When he can teach, so we call him a teacher. Give sabata lah. Dah guna sabata. Kita guna bahasa Arab tu. Iza sabata lahu teach fahuwa teacher. Fahuwa teacher. Fajal zamu an yakuna teacheron. Apa benda ni? Kita ambil bahasa Inggeris tu untuk faham dengan usul Arab. Pasal bahasa Inggeris pun saya boleh pandai macam tu je. Saya tak kerti nak sebut bahasa lain macam tu lah. Macam kita sebut apa siapa dia boleh panggil dia driver. Panggil dia driver pasal dia boleh drive. Jadi mestilah ada hubungan driver tu dengan orangnya. Bila dia boleh drive, so we call him a driver. So mestilah payah zamu ayakuna kaunuhu driveron. Boleh je. Cukuplah padan lah. Tak maulah bahasa Inggeris banyak. Saya bukan ajar bahasa Inggeris. Tapi saya nak sebut format tu macam tu. Faham tu. Teacher. Learner. Kita sebut slow learner. Learn kan. Pasal apa panggil learner kan dia? Pasal learning. Learning tu maksudnya dia still duk belajar. Dan learning ni continuously kan. Continuously maksudnya capability dia untuk learn tu ada. When iza sabata lahu learning so he is a learner. Itu kalau kita gunakan learning. Iza sabata lahu learn so he is a learner. Fayalzamu an yakuna kaunuhu learneron. Legot. Itu saya kata tadi, siapa pandai bahasa Inggeris, please help me with your language. Okay. Tulis ke apa ke. Seorang pun tak boleh kongsi. Nak kata apa, janji Arab pun telan. Kalau bahasa Melayu macam mana sebut? Ambil bahasa Melayu ilmu dengan alim tadi. Lain tu kamu reka lah bahasa mereka. Apa dia? Apabila seseorang tu ada ilmu, maka dia ni kita gelar orang alim. Bila dia ada ilmu kita panggil orang alim, maka tentulah ada keadaan alim tu ke dia. Itu pun tak faham, sekeh je kepala. Oi garang je. Macam itulah. Maka lazimlah keadaan dia alim. Keadaan alim tu apa? Keadaan alim tu jangan tak faham. Apa maksud keadaan alim ni? Keadaan alim ni maksudnya adanya ilmu pada zat orang yang tu, maka kerana itulah dipanggil alim ke dia. Itulah dipanggil kaunuhu aliman. Jadi kaunuhu tu apa? Dia lah satu sifat, dia lah hubungan antara sifat ma'ani di zat. Subutnya sifat ma'ani di zat tu, itulah dipanggil kaunuhu aliman. Kenapa pula nak sebut kaunuhu ni? Pasal mestilah dah kita kata ada subutnya ilmu pada orang tu, maka dipanggil alim. Jadi kenapa sekarang kita panggil alim ke dia? Pasal dah kita nisbahkan ilmu ke dia. Asal dia tak ada pun gelaran alim ke dia, tapi subut ilmu fahuwa alim. Betul lah. Jadi bila alim ni mesti something happen there. Apa dia? Subut kaunuhu. Maksud kaunuhu apa? Subut ilmu pada zat dia, pada diri dia. Tentulah kita panggil, satulah kita panggil alim. Jadi mestilah ada hubungan ilmu dengan zat orang yang bersifat alim tu. Itulah kaunuhu aliman. Saya ulah macam-macam bahasa untuk bagi huraian tu kan. Saya belajar ni antara tempat-tempat susah ni, kalau saya punya pengalaman belajar dulu lah apa ni, antara tempat susah nak faham makni manawiyah sinilah. Benda lah manawiyah duk kaunuhu keadaannya. Sinilah tempat susah. Bukan susah mana. Kita tak faham apa kontekstual dia tu. Apa hubungan dia menyebabkan kita panggil kaunuhu aliman tu. Bila faham tak ada masalah, kau reka lah bahasa kau neri macam mana. Kalau pandai cakap siam dia cakap. Urdu betul buluk. Kalau pandai Urdu, saya Urdu pun sekat jalan sekat tiang, ngaji balik tiang. Kalau pandai saya cakap je. Gramatikal Urdu pun mau reti sikit-sikit je. Tu pun malu nak sebut reti, lagi dia tanya, ai tercirit awak.
apa tu cerita tu. Kalau boleh saya cerita ya. Orang putih pun celup-celup itu. Okey. Itu yang dia nak kata sifat ma'ani yang pertama ni daripada sifat ma'nawiyah yang pertama ni iaitu qadir kan. Pertama daripada sifat ma'nawiyah itu qadir, artinya yang kuasa. Jadi kudrat apa? Kudrat kuasa. Bila kuasa ada pada zat, maka zat tu dipanggil zat yang kuasa. Yang tu mesti faham dalam konteks bahasa Melayu lah. Jadi kudrat kuasa, iradat kehendak, lagi ilmu kita ambil dengan bahasa dia tu hai. Kalau saya ngaji ambil bahasa saya untuk bagi mudah faham, ambil pure word tu ya, dia punya roots tu saja. Kudrat kuasa, iradat kehendak, ilmu tahu, buah pergi tahu, ilmu tahu, hayat hidup, sama dengar, basar lihat, kalam kata. Kalau itu kudrat kuasa, qadir yang berkuasa. Apa maksud yang berkuasa? Sifat kuasa ada pada dia. Sebut yang tu nak menunjukkan kuasa tu memang sabit di dia. Sabit dah kuasa tu di zat, maka dipanggil lah, baru dah dipanggil kudrat. Yang lain tu sambung lah. Saya malas saya sebut itulah. Sebut pi lah apa kudrat. Okey, iradat lah, kehendak. Betul? Kehendak yang berkehendak. Kudrat ilmu, tahu yang mengetahui. Hayat hidup yang hidup, tak payah tak payah, yang hidup kudrat, hayat, sama dengar, yang mendengar, basar lihat, yang melihat, kalam kata, yang berkata-kata. Maksud yang berkata-kata ada sifat kata tu ke dia. Kena faham maksud yang dikendaki. Baru bahasa tu. Satu kalau ada gangguan dengan bahasa-bahasa lain, ambil format dengan faham tu. Lepas tu gunalah bahasa apa pun, tapi mesti faham dia macam tu. Jangan silap. Kita ulang bahasa Melayu tu sikit. Jadi yang pertama daripada ma'nawiyah itu qadir, artinya yang kuasa. Yang kuasa ni menetapi akan kudrat. Masuk menetapi ni bila sabit qadir, tentu ada kudrat. Yang ni saya terbalik lah. Tadi kita sebut kudrat kepada qadir. Sekarang bila qadir, apa maksudnya? Bila qadir ni maksudnya sabit di zat tu kudrat. Itu maksud dia. Artinya kuasa ia, yakninya apa maksudnya? Ada kuasa. Maksudnya subut kudrat pada zat yang bernama qadir tu. Boleh? Jadi yang ni disebut dengan bentuk terbalik lah. Jadi ma'nawiyah ni kalau sebut qadir, tadi kita sebut bila ada kudrat maka zat tu bernama qadir. Baik, sekarang kita bukan sebut macam tu, kita macam ni. Bila Allah qadir, apa maksudnya? Ada pada dia kudrat. Allah murid, apa maksud dia? Ada pada dia iradah. Allah alim, yang ni bahasa Melayu. Apa dia? Ada pada dia ilmu. Sami', ada pada dia sama. Basir, ada pada dia basar. Kalam, mutakallim, mutakallim, ada pada dia kalam. Inggeris, driver, drive, ada dia drive, rice cooker, printer, print. Adik ni jawab writer, right, no, boleh no. 7 tahun 7 kan.
Oh sorry. 8 tahun. 8 tahun takkan 18 tahun tak kerti. Tambah 28, 48, 58, 88. Bagi 88 lagi ikut nombor tu ong sikit kan. 888 Cina lah. Ong kan. 888 ong. Apa saya sebut ni? 8 tahun mandai. Kau tak sia-sia kau mengaji sampai darjah 6 UPSR 6A. Tapi apa pun tak kerti. Benar 8 tahun mana? Yang buat malu itu. Sebab writer. Waiter come here. Waiter kan duduk tepi restoran ni. Waiter ambil order. Waiter dulu. Waiter. Wait. Siap. Makin jadi wait. Okey, boleh tak? Padahal tu. Yang tu nak bagi faham. Apa benda kita cerita ni? Allah. Satu kalau tengok Quran tak sebut sifat ma'ni. Ma'ni itu adalah yang sabit daripada lafaz-lafaz yang sebut dalam Quran menceritakan adanya zat yang mempunyai sifat datang dengan lafaz isim fa'il ataupun sifatul musyabahah yang menunjukkan ada maknawiyah, menunjukkan sabitnya makni. Tengok dia bagi dalil. Maka bernamalah zatnya itu yang kuasa. Adapun dalil naqal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat qadir. Firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma wazan dia apa? Fa'il. Kena tengok bahasa Arab tu baru nak faham. Terjemah macam ni lah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu tu yang amat kuasa. Tengok Jawi tu, tengok Arab tu. Qadir. Yang ni yang saya kata apa? Saya ngaji dengan Datuk Lu almarhum Tuan Haji Ghazali kata apa? Mikmeh nak faham ni kata dia janganlah tengok terjemah kata dia. Betul? Tengok Arab tu. Qadir. Kita duk bercakap tadi apa? Qadir. Ni qadir. Apa beza qadir dengan qadir? Makna dari segi terjemah, qadir pun dengan makna yang kuasa, qadir pun dengan makna yang berkuasa. Qadir pun makna yang berkuasa, qadir pun dengan makna yang berkuasa juga. Cuma kalau feda panjang umur masuk jumpa nak kata apa ni ya? Qadir ni dipanggil wazan isim fa'il, qadir ni dipanggil wazan sifatun musyabahah bismil fa'il. Inilah nama dia mengaji. Bukan ceramah, bukan goreng, bukan nasihat. Inilah nama dia ilmu kan. Qadir dipanggil isim fa'il, qadir dipanggil sifatun musyabahah bismil fa'il. Lanjut tu nantilah. Sekali banyak-banyak lagi berserabut kepala. Ambil je kalimah istilah tu. Kalau atau wazan qadir dipanggil wazan fa'il, qadir dipanggil wazan fa'il. Macam mana kita dengar rahim, alim, lagi qadir. Sebut qadir lah. Apa? Murid. Dia tu qadir. Murid tu lain sikit wazan punya. Muf'il. Dia ada huruf ilat. Kita cari yang sama. Allah khabir alimun khabir fa'il lagi mubin tu lain sikit ada huruf ilat ba'na. Yang tak ada huruf ilat lagi susah cerita pula, panjang cerita. Khabir jadid lambat pula macam ni. Kabir saghir bazan lain. Hakim banyak lah, nak dibawa banyak tu lagi. Hakim Jamil ya Jamil ya Jamil lagi takkan tak bisa dengar
Memang tak pandai Arab, tapi takkan tak bisa baca Quran bunyi-bunyi gitu. Ha. Marid. Habib. Tambah ada nama pula. Hafiz. Jangan lupa Hafiz. Hafiz. Lagi. Pakistan. Faiz bukan. Faiz dia macam Faiz. Fa'il. Okey, siap. Dia lah. Jadi bila qadir, apa? Qadir ni sifat tu mensyabah Ismail, yang ni nak menunjukkan zat bersifat kudrat. Kudrat tu main mana? Kudrat tu main mana? Tu makni. Ni qadir, qadir menunjukkan kaunuhu. Bila qadir tentu ada kaunuhu qadiran. Bila kaunuhu qadiran maksudnya subut pada zat tu ada kudrah. Ha. Baik. Yang bahasa Arab tu memanglah mula-mula dengar memang dia susah. Kalau ada panjang umur, ada kesempatan belajar nanti sistem tasrif apa semua tu, dengar bila dengar tu, oh ini aku tak faham dulu ni, alhamdulillah. Oh rasa nak melompat rasa tu. Pasal apa melompat? Pasal dulu dengar tak apa nak hadam, lepas tu dengar boleh hadam, macam mana? Best. Tadi yang saya kata jadi Perdana Menteri pun tak seronok gitu, tambah tak jadi Perdana Menteri lagi. Kan ada saya kabur gitu kan. Ni macam mana? Tak faham lagi. Tengok boleh faham macam mana? Bestnya. Okay. Ya. Yang dikatakan kaunuhu pada ayat ni apa? Kaunuhu tu. Kaunuhu tu faham qadir lah. Pasal bila kau qadir mesti ada kaunuhu qadir. Kan saya sebut apa? Qadir ni wazan fa'il, dia ada dua dilalah. Dilalah apa ni? Hay'ah, madah. Apa? Qadir tu apa maksud? Ada kudrat. Masdar mesti ada. Masdar mesti ada. Pasal dia roots words. Dia roots, dia akar, dia usul kalimah, usul makna kalimah, makna masdar. Lagi dia menunjukkan zat muttasif bil qudrah. Qadir tu maksudnya zatun muttasif bil qudrah. Jadi mestilah ada kaunuhu qudrah baru panggil qadir. Tak panggil qadir kalau tak ada qudrah. Kalau zat tak ada qudrah, londeh dengan qudrah, tak panggil qadir. Londeh tu maksudnya. Mana di sini lafaz kaunuhu tu? Maksudnya kaunuhu tu tak perlu sebut, pasal kaunuhu tu hal yang boleh dipaham. Tu dia being understood. Kan kita sebut tadi iza sabata lahul qudrah fahuwa qadir. Bila fahuwa qadir aja fayalzamu an yakuna kaunuhu qadiran. Tak sebut tak apalah. Tu saya ulang lagi understood. 10.0 10 per 1 10 tu 10 ganda 1. 10 ganda 1. Ni faham? Tak faham. Matematik tak lulus dia tu. 10 kuasa 1. 10 kuasa 1. Kelas. Lain bahasa. Kalau 10 ganda kosong berapa? Bukan 10 kali kosong. 10 ganda kosong 1. 10 ganda 1. 10 ganda 1. 10 ganda 2. 20. Uish, 100 lah. 2 ganda 2, 2 ganda 2. 3 ganda 3? 6. 3 ganda 3. 3 ganda 3? 3 kali 3. 3 ganda 3. 3 ganda 3 kali 3 12. 3 kali 3 9. 27. 27. 3 Macam baru belajar matematik aja. Boleh faham. Jadi apa tu? Jadi kalau 10 tu 10 ganda 1. 10 ganda kosong 1. Apa benda pun ganda kosong 1. Gajah ganda kosong 1. Alam ganda kosong 1. Ni belajar matematik tau. Boleh ajar matematik? Boleh saya ajar matematik. Saya bukan nak ajar matematik. Saya nak ajar benda ada stud itu. 10.0 per 1 in bracket ganda kosong. Ganda kosong. Ganda 1 berapa? Londehkan semua tu 10. Understood? Saya tulis punca ganda tu lagi pula. Cukup. Lagi pening kat matematik, yang ni tak faham.
Okey juga. Qadir. Bahawasanya Allah Taala atas setiap tu, okey, yang tu terjemah. Satu nak faham tu bukan dengan faham terjemah. Nak faham tu faham apa? Faham dilalah nas tu. Soal ni ya. Senang tak faham nas? Susah kalau tak faham. Kalau faham macam mana? Senang. Terang bersuluh. Boleh faham? Crystal clear. Qadir. Siapa tak lahul qudrah? Kaifa ayyakuna lahu qadir walam yakun lahu qudrah? Hadza ghairu ma'qul. Bunyi Arab lah kan. How can our God is qadir but he is no qudrah? It's impossible, you know. How can ayyakuna boleh cakap orang putih Arab. How can the rice cooker, we call it rice cooker, but it can't cook? What's better with you? What the hell is going on? Cakap orang putih lah. Geram. Pasal tak faham. Tak faham pun kan. Boleh? Usuluk macam ni lah yang kalau kita ahli sunnah wal jamaah, khasnya siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah cara faham dia lain. Qadir. Sebut qadir ni Allah. Allahu qadirun bizatih. Pula. Kaedah kita Allahu qadirun bil qudrah. Allahu sami'un bis sam'i. Allahu basirun bil basar. Allahu alim bi ilmi. Mu'tazilah apa? Allahu alim bi zati. Pula. Alim bi zati. Zat dia alim bi zati. Mana boleh? Tak adalah. Tak ada kaedah macam itulah. Alim bukan alim bi zati, dia alim bi ilmi, qadirun bi qudrati, muridun bi iradati, sami'un bi sam'i, basirun bi basari. Sampai itu belajar bahasa Arab ni. Enggak, kalau faham Arab tu best. Best. Satu kena duduk ngaji. Ni menyambil ya, ni saja saya ambil pautan ngaji Ustaz. Ngaji pun duk. Betul tak? Mana dah nak kaji semua dengan tauhid pun, ngaji nahwu apa? Boleh, tapi sagi dia ganggu. Benda nak faham tauhid, tapi nak faham tu alat. Jadi khas saya nak sebut apa? Nak faham dilalah daripada nakal ni, kalau terjemah memang tak boleh faham apa kita bicara. Dengar, tegak. Yang tu lah orang mengaji sifat 20 dia lari. Macam apa? Dia tak faham. Ngaji pula tidur, ngaji pula sandar dinding, ngaji pula tak bawa kitab. Ngaji sekolah kemasaan pandai je buat buku teks, bawa buku teks, bawa buku tulis, bawa alat tulis lagi, bawa bekal daripada 7 pagi sampai 1:30 tengah hari. Ada yang sampai 3 petang. Buku teks, buku tulis. Tak faham pun ngaji juga bahasa Inggeris. Bukan faham, tak pernah belajar bahasa Inggeris. What is this? This is a pencil. Belajar sampai pandai bahasa Inggeris. Arab tak pernah belajar. Ngaji kat masjid, kitab tak bawa, buku nota tak ada, pen tak ada, telinga buat pekak. Ngaji bersandar pula tu, tidur pula tu. Mana nak boleh. Lepas tu kata susah. Ni ya. Waktu nak kena main efek tu. Tengok live makan kacang. Dah lah susah nak jumpa mengaji. Lepas tu abai pula permata duduk depan mata, kan nak kutip. Nampak? Mula saya guna pepatah Arab lagi. Kan nasrid durari amamal khinzir. Arab pun pakai itu, Urdu pun pakai itu tau. Macam tabur permata depan babi, tak tahu nilai orang nak cerita apa tu. Babi tu gue. Ini bukan ayat saya, itu pepatah Arab. Yang Arab pun guna bahasa babi tu. Bahasa babi lempar ubi kayu dia perut. Bagi permata dia tak usik. Kalau dia ambil batu permata tu macam mana? Semua hayat dia tak gayah gaduh sondoi lah. Tak kena marah orang dah, tak kena maki dah. Macam apa? Dia pegang batu permata sebiji je. Dia goyang kaki dia. Next, kata ubi kayu. Dia duduk goyang kaki je dah. Ini gaduh, kena sondoi, kena tembak, kena pedih. Pasal dia tak tahu nilai permata tu. Sopir lah tu. Dia gaduh pergi ngaji sana, ngaji sini. Yang depan mata yang sepatutnya boleh ambil tu tak nak ambil. Yang ni kalau pepatah Arab dia kata fi sayfi dayya'til laban. Itu pepatah Arab lagi.
Oh dia, lama tak sebut-sebut dah benda tu. Apa dia? Terjemah dia, musim panas kau sia-siakan susu. Itu pepatah Arab. Melayu apa? Jenis benda depan tak mau ambil, lepas tu baru nak menyesal. Apa? Gajah depan mata. Ha? Gajah depan mata. Gajah depan mata? Air nampak. Itu mah gajah. Tanya dia baca. Jadi bahasa Melayu dia jawab. Oh, cikgu bahasa Malaysia. Siapa cikgu bahasa Malaysia ni? Emas degree tu kan. Ha? Apa dia? Emas. Hujam mas degi orang. Kan. Tu gajah besar tu, gajah depan mata tu. Nak kalau menyesal dah terantuk pun nak tengadah, itu menyesal kan. Ni maksudnya ada benda faedah duduk depan mata. Tak nak dipakai tapi dibuang. Yang lain ni yang dia. Yang dikejar tak dapat, dikendong keciciran, itu dia cari. Bukan yang ni tak. Ni benda depan mata disia-siakan. Gaduh pergi cari hal lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ke? Kita kadang memang ada jadi perangai itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan dipelihara kita. Saja sikit. Yang tu nasihat-nasihat je sikit. Jangan pula lari pula nanti. Saja je. Pasal memang ada prinsip mengaji kita kena pergi betis tu. Kena pergi betis. Yang tu memang kena tunjuk ajar juga kadang. Kadang kita istilahnya tak tahu sebenarnya kaifiat nak belajar ni. Kadang kita nak belajar tapi kita tak tahu nak belajar apa yang menyebabkan kita jadi pandai tu. Pandai ni ialah apabila orang ajar kaifiat untuk pandai dan cara nak pandai. Dengan tu kita baru pandai. Kalau kita diajar untuk bergantung pada seseorang untuk jadi pandai, tak sampai bila-bila pun tak pandai, kena berjumpa orang lain untuk memandaikan kita, tak jadi pandai namanya. Jadi pandai. Larat kita nak pergi mana-mana, panggil driver Pak Mandu. Saya nak pergi Kuala Lumpur lah. Mana nak cari driver? Tidak, kau belajar sama kau boleh driver. Macam tu. Siapa nak ajar kau driver? Ni siapa nak ajar kau sampai kau kenal sendiri apa dia maknawiyah tu? Nak mengenal apa dia sendiri makni tu. Dalam konteks bahasa suku. Ni kita pun dengan Tuhan macam mana? Dah kita mengaji, cari tok guru yang boleh ajar kita sampai kita boleh berdikari. Dengan tu ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dia dah ajar kaifiat kita berdikari. Kalau dia wali, sampai kita pun boleh jadi wali juga. Kalau driving school tu macam mana? Dia driving school sampai kita boleh belajar dengan dia, boleh mandu kita. Kita boleh buka driving school pula tau. Itu cara belajar betul. Saya ngaji dengan Datuk Guru tu, dia tempat nyor kata dia. Koma ni ngaji kata dia macam pokok nyor tu. Apa dia? Ni pokok nyor keluar buah sampai jadi nyor balik, tumbuh buah keluar nyor, boleh tanam keluar tumbuh pokok nyor balik. Ngaji macam tu kata dia. Kalau arwah Fatih nak dengar kata apa? Ngaji ni biar macam kedai runcit. Apa dia? Orang minta semua ada, minta ikan ada, minta bawang ada. Minta daun kari ada. Minta apa? Minta selipar ada, minta paku ada. Minta kiwi ada. Ada. Beras ada. Pampers ada. Ada. Jadi kedai runcit. Semua barang ada. Minyak motor pun jual. Roti ada, roti. Tapi kat dini lah. Jangan hi-fi tu. Hi-fi. Ada hi-fi. Hi-fi tak ada dah pun. Tutup dah kilang. Biar sampai tutup kilang tu. Massimo apa tu. Biar sampai tutup kilang. Biar tutup kilang. Nak cerita mengaji itu sama pandai. Jadi ni saya duk sebut tu untuk mengaji pandai lah tu. Okey. Orang bagi peribahasa tu bagai kera mendapat bunga. Bagai kera mendapat bunga. Best. Kita pun kera macam. Kita ni kera ke monyet? Dua-dua ada. Kera dapat bunga dia buat apa? Lutung. Kera jangan kata bunga, habis semua dia hancurnya. Kalau dia boleh masuk rumah, Allah, habis bertabur, mana dia boleh buka. Ni kesalahan kelulut keliling pun tanya, Ustaz mana dia buka habis semua. Pandai lah tu. Sabit dia tak pegang, pandai sepanah. Sepanah tu kalau dia pernah tengok orang dia buka, ambil dalam kereta tu sepanah punya. Dia buka esok. Bagi kera mendapat bunga. Best. Kena ingat tu. Please remind me, okay? Okay. Kera mendapat bunga. Alhamdulillah. Saya nak bantuan macam tu lah. Bahasa Inggeris pun ngaji ramai-ramai ni ada orang yang reti tu. Awak buka hafal semua bahasa Melayu.
Alhamdulillah ada bantuan gitu. Alhamdulillah. Allahul musta'an. Baik. Itu dalil nakal. Jadi dalil nakal bukan senang nak faham qadir tu. Nak tunggu dalam Quran innallaha ala kulli syai'in qudrah. Mana ada dalam Quran? Yang ni lah puak yang sesat tu tak faham. Kata mana ada dalam sifat? Mana ada dalam sifat? Mana ada dalam Quran sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam? Memang tak ada. Boleh faham? Saya kata tak ada tu macam mana? Lafaz tu tak ada. Mana ada dalam Quran innallaha qudrah, inna lillahi qudrah? Mana ada dalam Quran innallaha ala kulli syai'in qadir? Lepas tu tak berakil ke kan? Dah qadir tu tentulah maksudnya subut qudrah pada zat, fahuwa qadir fahuwa qadir. Bila qadir sabatalahul qudrah. Itu dah sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu. Kalam main mana? Kalam Allahu Musa. Kalama ni mesti sabatalahul kalam. Arada Allah. Iza arada syai'an, arada yuridu, maksudnya mesti sebut irada. Macam mana boleh faham tu? Dilalah kau tak faham arada yuridu benda. Yang ni kata tak faham istidlal, tak faham dilalah Quran. Dilalah dengan bahasa Arab tu macam mana nak menunjukkan makna. Lepas tu kata sifat 20 tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Boleh? Faham? Lepas tu nak kelahi orang macam tu, jumpa pula berbuat juhalak yang tak erti. Oh lah, jenuh kita kelahi lah. Tak payah kelahi pun, buang masa je. Cerita je, ngajar je bagi orang yang tak, bagi dia pandai, bagi dia faham. Doa lah banyak-banyak, hadanallah ila siratil mustaqim. Tengok ya, ngajar lagi orang pandai. Dan macam ilmu macam ni pun, saya punya pengalaman lah mengaji, dah tak ramai dah orang pandai pun. Maksud apa? Dah tak ramai dah pun orang mengaji. Satu dah tak ramai dah orang boleh ngajar. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat qadir macam ni. Kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat qadir itu nescaya tidaklah ia bersifat dengan kudrah. Kalau dia tak sifat qadir, tentulah dia kalau dia tak bersifat dengan qadiran tu, pastilah dia tak ada kudrah. Dah tak ada qaul qadiran, tentu tak panggil qadir kat dia, tentulah tak ada kudrah. Dipanggil qadir, dipanggil qadir pasal apa? Pasal sebut kudrah lah panggil dia qadir ataupun qadir. Kerana tetaplah ada kudrah, padahal kerana tetaplah ada kudrah itu ada qadir. Bila ada qadir tentulah ada kudrah. Jikalau tiada kudrah, saya tiadalah qadir. Boleh? Mau faham apa dia cakap? Kalau tak faham pertambatan tu macam mana? Tak fahamlah kita. Dari sikit dah berfikir kalau kita guna bahasa Inggeris ni, he is a teacher but he cannot teach. How can he is a teacher but he cannot teach? We call him a teacher because he can teach lah. That's why we call him a teacher. Apa lalu? Boleh? Faham? Tu bahasa Inggeris lah. Jadi bahasa Melayu cari bahasa Melayu tu. Macam mana? Kenapa panggil dia pencuri? Dia pencuri tapi dia bukan curi. What the hell are you? Pasal apa panggil curi? Pencuri? Pasal dia curi lah panggil dia pencuri. Boleh? Boleh. Mana? Cuba bahasa Melayu guna dia pen, ber, meng, mem. Dia guna imbuhan macam tu. Dia ni penyangak, maksudnya ada sifat nyangak. Melayu lah sikit bahasa-bahasa tu kan. Dia ni penyapu, pasal dia ada sifat sapu. Penyapu dah makna alat pula. Tapi seluruh bahasa penyapu bukan makna alat. Penyapu maksudnya orang yang ada sifat sapu tu panggil penyapu, pensapu. Bohpilah bahasa itu. Apa maksud pensapu? Sifat sapu tu, perbuatan sapu tu ke dia, pasal tu panggil pensapu, penyapu. Tukang sapu. Kaki sapu makna lain pula. Yang tu bahasa. Satu bila orang tak faham bahasa, dia susah itu. Dia tak reti. Macam mana dia pencuri tapi dia tak curi? Dah tak curi, tak panggil pencuri lah. Kita panggil pencuri pasal curi tu ada ke dia.
Penyamun pasal dia ada sifat samun. Siap. Nah, kalau Wahabi Ada Wahabiyah tu. Ada. Wahabi nisbah kepada Wahabi kan, Wahabiyun. Mesti ada Wahabiyahnya. Pasal apa? Pasal dia ada sifat menyokong pahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Yang peliknya kenapa? Saya bukan Wahabi, tapi saya menyokong Muhammad bin Abdul Wahab. Kan pelik tu. Cuma yang tu dia lafaz tu berbeza lah. Macam kita ada sebut ni kata penaklukan akal contoh apa? Ada orang ni dia marah ni cerita orang kafir lah. Dia kafir. Dia kata orang kata saya kafir. Saya tak ada kafir. Saya cuma sembah berhala saja. Kan kelakar tu. Dia nak menafikan kafir, tapi sifat kafir tu ada kat dia. Tapi dia tak bagi orang kata dia kafir je. Mana boleh dah ada sifat yang menyebabkan kata kafir. Kerana kata kafir dia menafikan kafir, tapi dia kata dia ada sifat yang menyebabkan jadi kafir. Kan masalah tu. Kalau asal bahasa Arab, iza kafara, iza sabata lahul kufru fahuwa kafir. Na'udzubillah. Jadi dia kata, bila kata kafir maksudnya sifat kufur tu ada pada dia. Antara kufur tu sama bahala tu. Situlah kalau tengok dari sudut wording, dari segi perkataan. Jadi jikalau tiada kudrah, saya tiadalah qadir. Artinya kalau atas terjemah bahasa Melayu tu yang kuasa. Okey, siap. Satu tengok Melayu tu, faham Arab tu macam mana? Macam tak tahu tengok dah Melayu tu. Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau saya macam prinsip ngaji tu, kita dah faham cara Arab tu, tak tengok Melayu tak mudah. Pasal kan tengok Melayu tu jadi susah lah. Pasal apa? Kita kena repair bahasa dia kalau bahasa tu tak sama dengan cara bahasa kita. Macam mana pun kaedah adab kita jangan pelekehkan pengarang menulis. Tu jangan. Bahasa dia mungkin bahasa dia. Zaman tu mungkin bahasa tu pakai macam tu. Satu kita baca kita pada tarik pada gunakan bahasa perkuasa, maka dia berkuasa. Dia nak guna perkuasa, perkehendak, lagi penghidup, pengetahuan, perlihat, pendengar, perkata. Biar bahasa dia. Bahasa dia. Kalau kita pun duduk zaman dia, duduk tempat dia, kita boleh akan cakap bahasa gitu. Bahkan masa dia mengarang kitab apa tu, macam mana? Tok Guru dia suruh balik je. Balik selesaikan orang duk kelahi kitab kau ni. Balik pergi ngajuk. Cerita kat dia orang, kenapa kau guna bahasa tu. Patah tu. Baik, yang keduanya daripada sifat ma'nawiyah, itu adalah murid, artinya yang menghendaki, yang menetapi ia akan iradah. Menghendaki, yakninya apa maksud tu? Ada ia menghendaki, maka bernamalah zatnya yang menghendaki. Menghendaki itu terjemahlah. Bila ada sifat kehendak, tentulah nama dia yang menghendaki. Siap. Tentulah dia cakap Melayu je. Kalau ambil Arab, iza sabatalahul iradah fahuwa muridun. Jadi wayalzamu ayakuna kaunuhu muridan. Tu Adapun dalil nakal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan murid firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurida. Mana yurida. Yurid tu apa? Yurid tu apa? Yurid ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa dilalah? Ada berapa dilalah itu? Ada 3 dilalah. Dilalah apa? Ada dilalah madah, ada dilalah hay'ah, ada dilalah zaman. Cuma dia bukan zaman madhu wa qadha, dia zamanul hal wal istiqbal. Ada 3 dilalah. Yurid. Ada siapa fa'il yurid? Ada fa'il lah yurid. Saja tanya Arab demo ni. Tak reti dia amat dengar. Nomor mutatir dari ruhwa, jadi ada fa'il lah. Surely fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il? Domir mutatir dari ruhwa. Kalau arada yuridu iradatan fahuwa
Fa'il dia, nama dia kalau bahasa Arab fahuwa main mana? Wazan juga. Belajarlah ilmu sarafut. Kita melawak kita guna bahasa kita. Ilmu saraf lah tu. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Jadi yuridu tentulah murid. Bila murid fa'alun lima yurid, dengan apa yang dia menghendaki, tentulah ada bila dia yurid, tentu fahuwa muridun, tentu sabatalahul iradah. Ya, ini cara faham nas dalil nakli. Kalau cara macam ni tak pandai, boleh belah. Apa maksud boleh belah? Kau bukan bidang kau. Kau tak pandai istidlal. Kau kerti terjemah. Terjemah pun kena orang kencing kau. Itu yang ramai kena kencing dengan Wahabi tu. Wahabi sikit lagi. Pada sebut Wahabi, saya sebut Wahabi. Pak Wahab tu. Ya Wahab. Baik, arti terjemah. Ni terjemah. Bermula Allah Ta'ala itu berbuat ia bagi barang yang menghendaki. Mana kaunuhu, tak ada pun kaunuhu tu sebut menghendaki. Mana kaunuhu. Yang ni yang kalau orang tak pandai tak boleh jawab ni. Kalau kita boleh jawab macam mana? Jangan buat lawak lah weh. Bila kata yuridu, tentulah zat yang bersifat yuridu tu nama dia murid. Mana tahu ada zat yang bersifat murid? Pasal yuridu tentu ada fa'il dia mustatir. Huwa tu ambil daripada yuridu, tentu fahuwa muridun. Iza kana muridan sabatalahul iradah. Faham? Tak faham lah. Astaghfirullahalazim. Hadanallah ila siratil mustaqim. Itu je lah. Kerayu tak guna, orang tak reti. Tapi dia nak tunjuk dia reti. Baik. Yang tu pun saya tak nak baca tu, saya nak hurai pun susah tu. Tapi kalau boleh faham tu, boleh faham kan. Kalau agak slow sikit, biar je. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat murid, tengok format dia sama je. Kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat murid, nescaya tiadalah ia bersifat dengan iradah. Kerana tetaplah ia ada iradah. Bila ada iradah tu ada murid. Jikalau tiada iradah, tiadalah murid. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat murid. Artinya terjemah murid apa? Yang menghendaki. Macam boleh. Murid tu tak terjemah murid. Allah Ta'ala ni murid. Sesat kitab ni. Tampos lagi. Pupak yang sesat tu dia akan jadi macam tu. Pasal saya dah tengok orang ada PhD tau. Saya tak payah sebut nama lah. Saya punya passion dulu saya sebut nama tau. Lah ni dia orang buka passion macam tu. Tak apalah, kita tunjuklah perangai baik sikit. Dia ada PhD, janggut panjang ni, kulit putih. Kita apa? Tengok kitab sesat tadi. Dia tak erti Jawi. Dia kata kita Jawi kita sesat. Ulama kita tulis kitab sifat 20 ni sesat. Saya tak ingat apa benda dia sebut tu, tapi dia macam tu lah. Dia sebut lebih kurang macam ni lah kot kan. Tengok. Dia kata dan zat Allah Ta'ala itu bersifat murid. Ada Allah murid? Allah ni Tuhan lah, Allah bukan murid. Ada bodoh sampai terang tu. Wahabi bodoh dia ada macam tu. Dengar, Wahabi bodoh dia ada macam tu. Pasal dia faham zahir. Kepala otak dia tu, cara berfikir dia macam tu. Dia gurur situ, dia ambil faham kalam zahir tu. Kalau dia faham macam mana yang sepatutnya ulama-ulama kita faham tu, dia tak akan jadi gurur gitulah. Yang ketiganya daripada sifat manawiyah itulah hayyun, artinya yang hidup. Artinya hayun yang hidup, yang menetapi akan hayat. Bila hayun mesti ada hayat, artinya hidup. Yakninya apa maksudnya? Yakninya menghendakilah oleh pengarang kita ni perkataan itu, maksudnya ada ia hidup bernama zatnya itu yang hidup. Maksudnya Allah Ta'ala bila sabatalahul hayah fahuwa hayyun. Itu bahasa Arab dia. Baik, siap. Adapun dalil nakal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayyun perban Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mana? Nak tengok mana? Hayyu. Mana? Tak ada buah hayat. Mana? Tu dah hayyu siap dah. Gaduh apa? Bila hayyu apa? Mana kaunuhu tu mana? Itu hayyu, mana ada kaunuhu?
Kena macam ni lah patutnya. Wa tawakkal ala kaunuhul hayyan. Allah. Hayyu tu tu kena ajar matematik ke dia. 10.0 tu ialah 10. Kamu lah 10 tu 10.0. Kamu lah. Malu mana? Malu. Kamu lah baby. Punya baby lah. Itulah bro, orang suruh ngaji tidur. Orang suruh ngaji elok-elok, ngaji kat Wahabi itulah. Artinya serahkan olehmu akan dirimu ya Muhammad atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Tak terjemah macam tu je kan. Tak faham. Kalau orang yang berfikiran negatif ni tak, apa benda lah tulis ayat Quran macam ni, tak ada cerita kaunuhu pun. Ya Allah, tak, memang macam tu lah. Orang yang memang orang kata apa, dia ada fikiran negatif ni, tengok benda betul pun dia tak dapat hidayat benda betul. Satu jaga sangat. Jaga apa? Jaga jangan ajar prinsip supaya mencari salah tu, bahayalah. Allah. Tambah baca kitab-kitab ulama tutup guru ni, baca dengan tengok salah je. Bahaya sangat. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayun, maka bahawasanya jikalau tiada ia bersifat hayun, nescaya tiadalah ia bersifat dengan hayat, kerana tetaplah ada hayat. Ada hayat adalah hayun, dan jikalau tiada hayat tiadalah hayun. Kan senang tu, faham tu kan, clean, very smooth, boleh faham. Maka nyatalah ia wajib bagi zat Allah Ta'ala. Ia tu apa? Hayun tu wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat dengan hayun tu. Artinya yang hidup. Pasal apa yang hidup? Dia hidup, tentulah dia yang hidup. Hayah, tentulah hayun. Keempatnya daripada sifat maknawiyah itu alim. Artinya yang tahu ni, yang tahu ni, alim ni menepati akan ilmu. Artinya ilmu ni tahu. Yang ni ada ia tahu. Maksudnya ada sifat Allah Ta'ala ni ilmu. Maka bila dia ada ilmu, bernamalah zatnya itu yang tahu. Arab alim. Adapun dalil nakal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan alim, bermakna Allah Ta'ala huwa alimul ghaibi wasyahadah. Tahu mana? Alim tu alim. Sekali lagi, tak ada pun kau tu. Kamu lah baby. Kamu lah bro. Dah, alim tu maksudnya zatun muttasifun bil ilmi. Zat muttasif bil ilmi fahuwa alim. Itu maksud alim. Alim tu zatun muttasifun bil ilmi. Kalau tadi hayyun zatun muttasifun bil hayat. Qadir zatun muttasifun bil qudrah. Murid yuridu zatun muttasifun bil iradah. Sipir dia. Artinya ialah yang tahu akan yang ghaib dan yang nyata, alimul ghaibi wa syahadah. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan alim itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ia tahu, kalau dia tiada tahu dengan ilmu, nescaya tiadalah ia bersifat dengan ilmu. Kalau dia tak ada tahu dengan ilmu, nescaya tak ada sifat ilmu, kerana tetaplah ada ilmu, padahal ada ilmu. Bila ada ilmu adalah alim, dan jikalau tiada ia bersifat dengan ilmu, tiadalah ia alim. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan alim. Pasal apa? Pasal sebab ilmu. Siap. Artinya yang tahu. Yang kelima daripada sifat manawiyah itu sami', artinya yang mendengar, menetapi ia akan sama. Artinya mendengar, yakninya itu adalah ia mendengar. Maka bernamalah zatnya yang mendengar. Dia tulis mendengar itu ya. Dia je tu mendengar sama tak? Sama. Bukan mendengar, mendengar. Mendengar. Ini bahasa dialek kedaerahan lah. Okey, jangan jadi masalah kat situ. Adapun dalil nakal tanda nakli, macam mana nak faham Quran?
yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sami. Sami, firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Sami, siaplah. Kenapa kata sami? Apa makna sami? Zatun, macam mana? Muttasifun bisami. Siap. Alhamdulillah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu mendengar lagi tahu, adapun dalil akal yang jadi tanda menyatakan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sami' itu kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat sami', nescaya tiadalah ia bersifat sama. Artinya mendengar, maka kerana tetaplah ada sama itu. Bila adalah sama, adalah sami'. Jikalau tiada ia bersifat sama, tiadalah sami'. Maka kesimpulannya, nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sami'. Pasal sami' sama, sami' tentu ada sama, artinya mendengar. Yang keenam daripada sifat ma'nawiyah itu basir, artinya yang melihat. Yang melihat ni menetapati, menetapi ia bahawa artinya menepati ia bahawa artinya melihat. Yang ni ada ia melihat, Allah ni melihat, ada sifat lihat, maka bernamalah ia zatnya yang melihat. Adapun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan basir, firman Allah Ta'ala, wallahu bima ta'maluna basir. Basir, kenapa panggil basir? Apa makna basir ni? Zatun muttasifun bil basar. Ya. Bermula Allah Ta'ala yang amat melihat barang yang kamu semua perbuat. Adapun dalil akal, macam mana lah? Tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat basir, maka kerana bahawasanya jikalau tiadalah ia bersifat basir, nescaya tiadalah ia bersifat basar, kerana tetaplah ada sifat basar. Bicara dah lepas, kalau tak ada basar dia buta. Buta mustahil, tak Tuhan. Tak buta, tak Tuhan, tak boleh jadi alam. Ni alam ada menunjukkan dia basar, ada sifat basar. Bila dia ada basar, tentulah dia basir. Tetaplah ada basar. Dalam basar itu adalah, bila ada basar tentulah ada basir. Jikalau tiadalah ia bersifat basar, tiadalah basir. Kan berlaziman tu, kait mengait antara satu sama lain. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat basir, artinya yang melihat. Yang ketujuh daripada sifat ma'nawiyah itu mutakallim, artinya yang berkata-kata, menetapi. Ia kalam, ia kalam, dia akan menetapkan ada sifat kalam, artinya berkata-kata, terjemah kalam tu kata. Yang ni ada ia bersifat berkata-kata, maka bernamalah zatnya yang berkata-kata. Iza sabatallahul kalam fahuwa mutakallimun. Adapun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan mutakallim, firman Allah Ta'ala, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ada kalam situ. Kenapa bila kalam? Kenapa? Iza sabatalahul kalam fahuwa mutakallim, tentulah fayalzamu an yakuna kaunuhu mutakalliman. Ya. Kalau dia kata mana dalam Quran tak sebut mutakallim. Relax lah bro. Itulah mengaji lama sikit bro. Okey, artinya hai Musa, ayat tu tuju ke Nabi Musa lah. Bahawasanya telah aku pilih akan dikau dengan jadi pesuruhku dan dengan kalamku, birisalati wa bikalami. Cukup hurai tafsir itu satu hal. Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan mutakallim, kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat mutakallim, nescaya tiadalah ia bersifat kalam. Kalau dia tak ada mutakallim, tak ada kalam, kerana telah tetap sifat kalam. Bila kalam, tentulah mutakallim, dan kalam itu adalah mutakallim. Jikalau tiada ia bersifat kalam, tiadalah ia mutakallim. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan mutakallim, artinya terjemah mutakallim itu yang berkata-kata, maksudnya ada sifat berkata, ada sifat kalam tu pada Allah Ta'ala. Maka inilah kenyataan wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'nawiyah yang menetapi ia akan ma'ani, maka adalah hakikat ma'ani. Situ. Tadi saya laju kan, format dah ajar, terjemah dah ajar, bahasa Melayu dah ajar, bahasa Arab dah ajar, bahasa Inggeris pun dah ajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Boleh? Ada miss apa-apa ya. Memang kadang-kadang tertinggal tu
Boleh sebenarnya, boleh. Tapi kena bersungguh sikit. Kedah mengaji ni tempat susah, tempat tu lah kena ambil berat. Yang senang tak payah belajar, sambil korek hidung dapat, korek hidung dapat faham, betul apa? Alah, very simple. Yang ni tak ada lagi, malam lagi telah. Selagi tak faham terus tidur. Buat lagi bahasa Inggeris. Jadi saya tak ada, ulang balik tengok live, pasang balik. Nanti guna, ada manfaat kan. Manfaat dia bukan sekadar tengok live. Betul je nak ulang kaji. Faham besar tu sebenarnya. Mahal tu. Maka adalah hakikat sifat ma'niyah. Yang ni baru dia nak bagi tarikh apa dia ma'ni, apa dia ma'nawiyah. Sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir min rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.